Baik, Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih kepada semua guru yang ada Salam. malam ini untuk kata orang tu taklimat berkenaan dengan tindak 2021. Pertama sekali syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sangat berbangga dan gembira kerana semuanya dapat berada pada tahap ini. Maksud tahap ini tu kita dah berkenalan sekitar bulan Jun dan hari ni dah bulan 11. Masih lagi keep in touch. Thank you so much sebab bersama-sama dengan program setiap malam lah kita buat malam kan. Itu dah menunjukkan satu komitmen yang telah diberikan oleh semua tuan-tuan dan perempuan, para doktor, cikgu, encik, cik dan sebagainya untuk menyiapkan proses kajian tindakan. Dan pada bulan Disember ini adalah merupakan kata orang tu kemuncak lah, terakhir macam hari graduasi lah untuk menulis kajian tindakan ini. Okey, jadi pada malam ini saya akan berikan taklimat berkenaan dengan kajian tindakan yang akan dibuat dikenali sebagai seminar kajian tindakan kebangsaan dan dia akan dianjurkan setiap tahun lah selepas ini. Maknanya kita akan buat setiap tahun, kemungkinan akhir tahun lah, dan dikenali sebagai tindak lah. Okey. Jadi apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan lah. Saya rasa tuan-tuan puan semua dah ada, tinggal letak-letak balik je, benda-benda tu sama je untuk kita laksanakan. Okey, perkara pertama, nanti saya akan berikan dalam setiap grup WhatsApp masing-masing lah, ada 3 grup kan. Saya akan muat naikkan borang Google Form. Borang Google Form tersebut perlulah dimuat naik dengan abstrak masing-masing. Sebab abstrak itu akan kita online kan dan kita akan edarkan kepada seluruh Malaysia lah tentang penulisan kajian tindakan cikgu. Jadi nanti abstrak tu saya akan berikan format dia, format untuk menulis abstrak. Kejap lagi saya akan tunjukkan bagaimana sebenarnya abstrak tu dah ada masing-masing kan. Tinggal nak letak sahaja abstrak tersebut dalam penulisan masing-masing. Sekejap ya, saya akan kongsikan dahulu tetapi nak cari mana dia yang baru-baru ni saya buatlah tentang borang untuk orang cakap apa, untuk dimuat naikkan abstrak masing-masing. Sekejap ya. Saya sharekan sekejap skrin ni. Okey, kalau anda boleh dapat lihat dalam skrin ni, saya sedang buka. Nanti sila ketua kumpulan sajalah. Maksudnya bukan semua orang yang perlu submit lah. Ketua kumpulan sahaja perlu submit borang penghantaran abstrak. Penghantaran abstrak ini penting sebab saya nak susun AJK Urus Serta nak susun bilik-bilik anda untuk seminar nanti. Okey, jadi borang ini perlu diisi oleh anda. Pertama sekali masuk email untuk ketua. Nama pembentang yang akan membentang pada hari kejadian. Kalau seorang-seorang lah, kalau dua-dua lah. Tetapi elok nama pembentang ni lebih kepada ketua. Ketua sahaja. Kemudian namakan semua peserta-peserta tambahan. Kalau ada 5, kalau ada 6, tulislah dengan koma. Oh, saya lupa tulis. Sepatutnya yelah nama koma. IC tak perlu. Sebab ini dia nak nama pembentang dan juga nama peserta tambahan sahaja. Sebab dari segi IC semua tu, sijil nanti tak ada IC, dah hanya nama je. Dan untuk kehadiran semua jangan risau sebab kita ada grup WhatsApp kan. Jadi senang kita nak keep in touch. Okey, nama institusi, nama sekolah ataupun nama college ke, matrikulasi ke, terpulang lah. Nama andai, nama saja tak perlu alamat. Tapi seeloknya penuh lah. Contohnya SMK Seksyen 19, Shah Alam, Selangor. Begitulah, cukuplah letak daerah dan juga negeri. Supaya kita dapat mention lah di mana sekolah tersebut terletak. Kadang kita tak tahu kan. Okey, bidang kajian tindakan ni ada beberapa. Kalaulah tak ada, bagi tahu saya. Sebab ini Urus Setia dah buat. Takut dia tertinggal. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains. Sains ni macam-macam lah. Sains teras, fizik, kimia, bioteknologi. Sebab dia akan susun mengikut mata pelajaran dan bidang. Kalau tak ada, nanti bagi tahu jangan letak lain-lain. Bagi tahulah pengurusan, bimbingan kaunseling, pentadbiran, PLC, halal murid dan sebagainya. So nanti bagi tahulah, tengok je dulu. Dan muat naik abstract dalam Microsoft Word, format Microsoft Word. Okey, ini dia abstrak dia. Nanti saya akan bagikan format untuk menulis abstrak ini. Abstrak tu dah ada dah anda punya kan. Copy paste je lah. Jadi kena guna
format ini. Kalau dia kata ini ialah Arial 14, so tajuk Arial 14. Yang dalam ni Arial apa, kena sendeng, ikutlah sebiji. Kalau ada gelaran doktor, letak PhD di ujung tu. Arial 12 dan ini abstrak dia. Sini kena condong sebenarnya ni, dia salah, dia tak buat. Condong, kata kunci kan. Okey. Okey, dan juga letak biografi masing-masing. Letaklah contohnya Ahmad Kasim, guru akademik, penolong kanan ke apa-apa jawatan anda lah di institusi anda. Dan akhir sekali letaklah kalau ada 5 orang, 5 orang, 10 orang, 10 orang. Dan maklumat yang boleh dihubungi ialah ibarat kata orang tu wakil lah ataupun ketua daripada setiap pembentang tadi tu, sebab ada yang kumpulan kan. Dan berikan email. Jangan letak nombor telefon, letak email sahaja. So ini ialah abstract. So benda tadi tu dah buat, template ni jangan buang maksudnya logo yang seminar atas ni jangan dibuang, guna je logo ni. Tinggal letak kat sini je, copy paste Arial tadi tu kan. Sendeng, Senget semua ikut. Institusi tu letak nama sekolah, ikut sahaja dan juga submit dalam borang ni tadi, add file, masukkan. So ini kena buat dalam minggu ini sebelum hari Ahad. Kena siapkan. Ini yang paling pertama lah, borang pengantaran abstrak, sebab kita nak buat buku apa tu digital untuk seminar tindak 2021 ni. Jadi kena buat segeralah. Ini buku digital buku yang tu lain lepas ni. Okey, ada tak soalan tentang perkara pertama iaitu penghantaran abstrak? Ni salah ni, bukan kata kerja penuh. Aduh, kena baiki. Borang penghantaran abstrak sahaja. Okey, ada soalan untuk itu? Boleh semuanya? Boleh insyaAllah doktor. Boleh, Boleh, saya doktor. rasa. Boleh doktor. Boleh doktor. Simple je kan? Okey, Boleh, perkara doktor. yang kedua adalah PowerPoint. Nampak saya kongsikan semuanya dah ada dah. Tuan-tuan dan puan cikgu semua, tinggal sebab kita nak standard kan supaya nampak cantik. So template ni saya akan bagi kepada anda dalam bentuk PowerPoint. So copy je sekarang, muat naik. So edit je lah, tajuk tu letak tajuk masing-masing, nama pembentang, institusi tu letaklah institusi masing-masing. Okey. Dan di bawah ini sila letak gambar muka masing-masing. Terpulanglah ikut kreativiti, nak letak muka, gambar ke, kalau tak nak pun tak apa. Tapi benda ni nanti akan dilampirkan dalam buku pembentangan nanti. Okey, cara macam mana? Saya nak ajar lah. Saya pun baru belajar benda ni. Kejap ya. Ni dah siap ada dah. Apa yang perlu dibentang nanti dalam kajian tindakan ini tak perlu panjang-panjang sebab satu pembentangan hanyalah 20 minit sahaja. Dia bentang live tak ada bentang rakam-rakam. Penat cikgu nak rakam-rakam, bentang je live, cakap je. Okey, perkara pertama pendahuluan. So introduction lah, cerita secara ringkas tentang tajuk yang nak dibawakan tu. Contohnya dalam yang anda buat sekarang ni lah kan. Okey, kemudian terus masuk merancang. Dalam merancang ni nyatakan refleksi. Dalam merancang ni letak refleksi. Kalau perasan dalam penulisan anda nyatakan je dalam rancangan tu berdasarkan 1.0 kan, berdasarkan refleksi. So letak refleksi sini. Refleksi pertama, murid tak suka apa, ambil balik dalam refleksi 1.0, letak dekat bahagian rancangan. Okey, kemudian yang kedua ada lagi merancang yang merancangan. Rancangan ada dua Pertama, letak refleksi 1.0 di sini. Kedua, saya memang ada buat dua slide merancang. Yang kedua adalah apa? Iaitu intervensi dan juga objektif kajian letak di dalam rancangan. Catat slide pertama pendahuluan, slide kedua ialah merancang berdasarkan refleksi 1.0 dan juga boleh letak objektif kat sebelah tu. Ingat tak saya pernah buat kotak? Refleksi apa, objektif apa? Dia macam ibarat ada kaitan. Yang slide kedua merancang ialah cerita intervensi yang dilakukan. Okey, macam tu kan. Bertindak. Bertindak ni ambil lah bertindak yang cikgu buat dalam tu, letak je balik kat sini secara ringkas lah. Jangan letak ayat tau, letak gambar rajah je, sekreatif yang mungkin lah. Yang penting cerita, setelah kita merancang, apa yang kita nampak, apa objektif kita buat intervensi. Lepas tu kita bertindak. Apa yang kita bertindak? Kita buat temu bual, analisis dokumen, kita buat pemerhatian, cerita. Kemudian memerhati. Memerhati ni ialah dapatan kajian berdasarkan objektif. Memang kena kreatif lah nak susun dapatan tu, memang banyak kan. Letaklah graf-graf tu macam mana ke yang sesuai untuk diterampilkan. Sebab kalau tak bahagi slide ni, dia akan lebih lah masa tu kan. Selalu orang buat rakaman 10 minit je. Zaman sekarang ni ramai buat rakaman. Saya tak suka rakaman, biar je live, nampak seronok kan. Tapi kalau siapa nak rakam pun boleh. Nanti masa present dia play je video. Bagi saya biar live lah. Dan akhir sekali ialah mereflect. Mereflect ni berdasarkan kepada guru, kepada anda yang anda buat tu lah.
letak balik sebiji. Dan akhir sekali ialah implementasi. Implementasi ni sekiranya anda telah membuat My IPO lah, ada yang buat inovasi lah, ada yang dah present dekat luar lah, ada yang present dekat seminar lah, ceritakan apa yang anda dah buat. Kalau present kat sekolah pun boleh, present kat kawan pun boleh. Kalau tak ada buat langsung pun tak jadi masalah. So buanglah slide implementasi ni. So benda-benda ni dah saya sediakan. Dah disediakan oleh Urus Setia lah. Ada mereka buat ni, ada logo semua ni dah kira poster rasmi nanti pun macam ni semualah dah ada dah. Tarikhnya 20-21 Disember lupa. Hari Senin dan Selasa. Cuti sekolah masa tu. Kalau tak dapat present boleh rakam video lah. So boleh siapa yang nak wakilkan. Okey, jadi saya nak ajar. Sajalah nak ajar. Cara tadi kan. Tajuk ni edit lah. Tajuk anda letaklah apa benda bla 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 kan. Okey. Kemudian anda perlu ini saja je kalau nak buat, tak nak buat pun tak apa sebab nanti dia akan letak tau poster depan ni untuk dalam buku tu. Katalah anda nak letak muka anda, tekan insert picture. Ni saya pun baru belajar. Okey, katalah kita ambil muka, pergi dekat mana-manalah yang anda simpan dalam anda punya laptop tu. Siapa punya muka ada? Okey, kita ambil muka ni muka penyelia saya contohnya kan. Contohnya ni anda lah. Kita letak kat sini. Tapi tak cantik kan? Dia nampak macam tak cantik. Jadi kita boleh crop dia. Pergi dekat sini, saya ulang semula. Kita klik 2 kali. Pergi dekat remove background. Malam ni belajar satu ilmu pula. Saya rasa ramai tahu kot. Pergi dekat mark area to keep tu kan. Okay. Kita pun potong macam tu. Nampak? Dia boleh hilangkan yang tadi tu. Dia jadi cantik. So kita pun letak dia. So anda bolehlah buat. So kita lepaskan. Kepala terpotong. Kita tekan balik remove background. Dekat sini tadi. Kita pun potong kepala dia. Okey dah. Cantik lah. Contohnya macam tu. So letaklah gambar masing-masing kan. Kalau ada 5 orang lah. 6 orang lah. Terpulang. Kalau anda lagi kreatif, buatlah. Itu satu. Kalau tak nak, malas nak buat potong-potong macam tadi tu, insert picture, this device, ambil gambar siapa ya. Contohlah ambil gambar saya ni tadi ni. Okey. Tak sini. Kita malas kan. Kita pun, kita buat apa bulat-bulat je pun boleh. Tak jadi masalah. Macam ni. Kita pergi kat sini, kita ambil je bulat. Bulat macam ni kot cantik. Macam ni ke? Pun dah cantik. Terpulanglah. So, dah siap dah susun-susun gambar ahli kumpulan tu dengan tajuk, dengan nama pembentang, nama institusi. Kita pergi dekat sini, file, kita save as, kita nak muka surat pertama je. Kat mana nak simpan? Letaklah ke mana-mana Katalah kita simpan dekat, saya suka letak kat download lah sebab saya nak buang nanti kan. Ini tunjuk anda je. Pergi dekat sini, save as type tu, save sebagai JPEG ataupun PNG. JPEG lah, JPEG kan. Dan kita tekan save. Dan kita tekan all slide. Kita just this one. Maksudnya main page je. Okay, so page pertama ni akan jadi JPEG. Pergi balik semula dekat bahagian download. Dia akan jadi JPEG. So benda tu nanti anda kena submit dalam PowerPoint bersama dengan gambar muka depan. Saya ulang semula, pergi kat download. Dia akan jadi JPEG macam ni. Nampak tu? Jadi JPEG lah. Dia dah tadi kan apa cara yang saya buat tadi. Macam ni. Jelas Saya ulang semula untuk ingatan anda. Bila anda dah edit-edit, ni sebenarnya tak, ni dia memang nak muka surat depan, jadi anda kena buat lah. Saya ulang semula dah edit-edit gambar kan, edit-edit semua. Terpulang lah nak buat bulat ke nak buat macam saya ajar tadi, remove background. Pergi dekat file, pergi dekat save as, letak kat mana anda nak letak tadi lah. Katalah saya letak dekat bahagian desktop luar pula. Save as type tu pilih JPEG ataupun PNG. Save. Just this one only. Jangan all slide So just this one. So kita tengok kat desktop. Dah ada dah ni dia. So dia akan jadi format JPEG. Okay, jelas So nanti submit bersama. Yang tu nanti lagi dulu. Yang penting minggu ni ialah abstract. Minggu depan saya akan buka Google Form untuk submit apa tu pula PowerPoint ni. Tak perlu submit sebenarnya PowerPoint ni. PowerPoint tak perlu submit saya rasa. Ini anda perlu pegang sebab anda akan present nanti. Anda hanya perlu submit muka surat depan ni sahaja. Slide yang saya ajar tadi tu. Okey, tu yang kedua. Perkara pertama tadi jangan lupa abstract. Kedua ini. Okey, ada tak pertanyaan tentang PowerPoint ni? Silakan.
Doktor, nanti semua pakai sama doktor? Standard je. Semua akan jadi standard sama. Okey, baik. Supaya tak nampak berkacau bilau lah. Jadi standard. Isi je template ni dengan cerita anda. Tapi dia punya ni semua akan sama. Banyak seragam lah kan. Okay. Ada soalan lain lagi yang lain? Soalan ni tak boleh lebih daripada 8. Ya. Dah masuk Isyak dah. Ada lagi yang tanya? Tak ada. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Okey, kalau macam contohnya bahagian tadi doktor dan slide PowerPoint ni kan dah ada bahagian merancang, bertindak, memerhati, refleks tu, boleh tak tambah muka surat? Maksudnya tambah lagi satu slide, bukan muka surat, sorry. Boleh tambah tak slide? Contohnya penlaluan ni nak tambah lagi satu slide. Tak payahlah buat contoh. Tak payahlah buat satu cukup lah. Ikut yang ni sajalah. Ikut sajalah. Ya. Bagi saya buat gambar-gambar je. Sebab semua panel-panel yang di dalam bilik penilaian nanti dia dah tahu dah. Saya akan bagi penerangan kat diorang. Diorang akan terus cerita direct reka bentuk chemist mate target je. So you tak payahlah cerita kajian ini guna chemist mate target ada 4 gelungan. Boleh cerita tapi tak payahlah letak dalam. Kalau nak letak boleh juga dalam pendahuluan ni sikit. Kalau tak ada pun tak apa. Cuma bagi tahu je reka bentuk yang kami gunakan. Macam tu. So nanti dia dah faham lah rancangan anda. So langsung mulai merancang pertama, cerita pasal refleksi, cerita pasal objektif. Merancang kedua ni letak intervensi yang telah digunakan. Okey. Soalan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum doktor. Salam. Untuk action research paper saya kan bahasa Inggeris, jadi PowerPoint ni bahasa Melayu. Apa pendapat doktor? Tukar sebab panel untuk bahasa Inggeris dan juga MUAD memang lecturer memang khusus untuk bahasa Inggeris. Okey, baik. So merancang semua yang kat depan seminar ni tak payahlah tukar kan nama pembentang ni. Ni memanglah standard yang first page ni standard lah dalam bahasa yang umum kan. Cuma yang pendahuluan tu introduction, tukarlah. Okey, sampailah kepada implementation. Boleh guna bahasa Inggeris ya doktor? Boleh. Memang disarankan, yes. Okay, thank you. Kalau yang sains nak buat dalam bahasa Inggeris pun boleh kalau dibuat paper dalam bahasa Inggeris lah. Okay, dia tak ada isu language. Bahasa Tamil je lah tak boleh code sebab lecturer Tamil tu akan jadi lecturer bahasa language nanti. Dia general lah. Boleh cikgu Yogesh jangan letak bahasa Tamil tau. Tapi bolehlah contoh ayat tu dalam bahasa Tamil ada kan? Boleh lah. Ya. Boleh. Ingat cikgu Yogesh punya tu saya ada bagi tahu dekat seorang cikgu sekolah mana dah dia nak buat kajian tindakan bahasa Tamil. Saya cakap saya ada student buat bahasa Tamil jadi saya tunjuklah apa yang cikgu Yogesh buat. Dia sukalah, gembira. Okey. Okey. Ada tak lagi soalan lain yang nak tanya? Selamat malam doktor. Selamat malam. Saya buat saya buat dalam bidang bahasa Jepun. So yang tadi tu mungkin doktor boleh tambah another kolom untuk bahasa Jepun ke macam mana? Tak ada ya boleh. Sebab you beritahu. Di dalam language dia dah ada dah rasanya. Kejap. Saya rasa urus itu dah masuk bahasa Jepun. Ada ya? Bahasa Cina ada ni. Bahasa Tamil, bahasa Cina, bahasa Jepun dan bahasa lain. Okay, very good. Thank you so much. Sebab dia nak tengok dah. Saya tanya. Yang ni pembentangan ni yang akhir Disember ya? Yang APPI tu awal Disember kan? API tu awal Disember, ni akhir Disember 20 dan 21. Sekolah kan? Yes. Okay, thank you so much. Okay, nanti jangan risau. Sorry sebelum tu kejap bila anda submit abstract nanti, anda akan dapat surat. Surat tu surat rasmi daripada IPG. Macam selalu artikel program ni dapat surat macam by personal kan? Ni by semualah. Contohnya surat standard rasmi lah. So nanti kena submit abstract lah baru dapat surat Okay. So maksudnya kita tak perlu hantar artikel penuh lagi kan? Artikel penuh belum lagi. Lepas ni belum lagi penerangan yang ketiga lepas ni. Okay. Thank you. Tak habis lagi. Nak cerita pasal PowerPoint dulu dengan abstract. Silakan yang tadi soalan. Doktor, subjek perniagaan sudah dimasukkan ke doktor? Saya tengok macam belum. Perniagaan tak ada ya? Perniagaan. Letaklah sini perniagaan. Lagi? Ekonomi doktor. Ekonomi dengan perniagaan boleh duduk sekali kan? Okay. Ekonomi ada tak tadi? Tak ada. Betul. Sebab hari tu diorang dah tengok dan senarai tu mungkin tertinggal. Tak apa. Saya tambah terus secara langsung. Sebab saya boleh akses. Okey lagi? Doktor nak tanya. Kalau saya hantar yang untuk APPI tu, tajuk yang pasal video tu lah.
Kalau untuk yang doktor punya ni nak hantar yang tajuk sama ataupun tukar? Hantar yang sama je? Jangan Mana risau. ekstraknya sama lah Sama juga? je. Betul. Okey, baik. Terima kasih. Cuma api tu sebagai latihan je untuk membentang. Okey. Sebenarnya ramai dah yang dah present rata-rata 2-3. Dalam ni ada Dr. Hazrul tak? Dr. Hazrul ada dalam ni kan? Daripada Ipoh ke mana? College Vocational. Tahniah Dr. Hazrul. Dr. Hazrul dapat kertas terbaik ya di seminar kajian tindakan di Terengganu. Okey. Tahniah diucapkan. So kita kena bagi penghargaan. Ramai yang submit juga tapi tak ramai yang lepas kan. Cikgu Hazrul berjaya. Saya dah semak dah. Tahniah. Terima kasih Dr. Congratulations. Okay, ada tak lagi yang nak tanya tentang tu? Okay, kot. Okay, untuk api pula. Untuk tindak ni juga ada beberapa anugerah. Jadi buatlah yang terbaik ya. Bukanlah anugerah tu kita nak kejar tapi sebagai penghargaan di atas apa yang telah anda lakukan. Jadi adalah beberapa kategori anugerah yang akan diberikan. So all out lah dalam present nanti. Okay. Jadi boleh saya rasa nanti saya akan bagi semua benda ni nanti. Ambil je nanti dan juga sila buat. Okay, last but not least, dan habis dah malam ni, kita kan biasanya simple je kan. Yang terakhir ialah template untuk laporan. Laporan ini, dia tidak akan disiarkan secara online tapi dia akan dibukukan. Okay, jadi minta harap semua dapat ikutlah kehendak template yang disediakan ni sebab Uruseti akan menggabungkan semua penulisan mengikut bidang-bidang masing-masing dan dia akan dibukukan. Okay, dia akan dipostkan kepada anda lah. Tapi ini bukan paksa. Siapa yang nak belilah. Saya dipahamkan harganya tak lebih daripada RM15. Macam itulah. So dia akan dibukukan dan dia akan dipostkan kepada anda semua. So ini format dia saya akan bagi nanti. Jadi ikutlah ni. Ni apa dia punya ni kan. Dia dah bagi tahu dah 12. Ikut je sebiji. Ini semua. Yang ni berapa dia punya ni kan. Kita kena check paragraf. Saya lupa pula nak buat. 1.5 dan juga Times New Roman. So copy balik. Ini semua sama yang macam anda buat refleksi pengajaran lalu. Yang anda buat sekarang ni laporan tu, letak balik sini je. Tak pening-pening lagi dah. Tak nak buat kerja lagi dah. Copy je paste. Tajuk, sama je saya sekut. Sampailah ke bawah. Cuma, tambahan dia ialah di sini. Ni rujukan sama kan. Lampiran ni kalau ada banyak, letaklah. Dia tak ada maksimum minimum. Tapi jangan banyak-banyak sangat lah Yang bezanya adalah biodata penyelidik guru. Muka surat akhir. So letak gambar anda dekat sini dan letak. Ni dia. Ikutlah ni contoh cikgu ni buat. Dia cerita pasal anugerah yang dia dapat. Kalau ada 5 orang, letaklah biodata penyelidik tu 5 orang. Terpulang. Ada 3 orang, 3 orang. So biarlah kata orang tu appreciate. Dalam buku kita tu ada kita punya gambar, kita punya nama, sekolah dan sebagainya. Letak email. Okay. Yang atas ni semua sama tapi kena pastikan format dia 1.5 paragraf dia dan juga ikutlah ni. Kalau ni bold lah, ni yang anda dah buat kan, letak balik je kat sini dan kira submit. Nanti ni lambat lagi, ni lagi 2 minggu. Yang penting tadi abstract dan juga poster depan kumpulan tadi tu sebab dia nak buat buku secara online ini buku secara fizikal yang akan ada ISBN lah. Selalu orang buat online kan tapi saya rasa guna fizikal lagi seronok lah. So anda akan dapat ke rumah masing-masing. Tapi nanti kena bayar lah lebih daripada RM15. Macam tu. Okay, ni faham boleh tak? Saya rasa faham kot. Tinggal copy paste je. Jangan gunakan word lain lah. Diikut Times New Roman dan juga 1.5. Yang sini tak ada 1.5. Single spacing je abstract. Kena condong. Ikutlah sebiji macam ni. Nanti saya bagi template dia. Ni lagi 3 minggu. Okay, dia tak tanya? Satu lagi doktor. Berkaitan dengan kalau macam kita ada video perlu ditayangkan ataupun just kita snap jadikan dia picture dan kita paparkan dalam bentuk picture. Masa kita present nanti guna PowerPoint tu. Saya rasa play lah sedikit. Sebenarnya kita buat je 2 jam tapi ada masa kecederaan juga. Sebab kita tak ramai kan, kita ada 40 lebih je. Saya memang tak ada buka untuk orang luar, memang untuk ni je. Nanti itulah kena submit awal sebab dia nak susun jadual pembentangan tu selama 2 hari. Macam tu kan. Dan dia ada sesi malam Sesi malam tu tak adalah wajib hadir. Sesi malam tu ada jemputan kepada alumni yang siri 1 dulu. Mereka akan berkongsi apa yang mereka dah buat. Macam Cikgu Hema kan yang siapa kenal. Dah sangat popular kan yang kajian tindakan dia sampai ke peringkat antarabangsa. So dia akan ada sharing. So 2 hari tu akan penuh lah tapi bukanlah selalu kan. Sebenarnya saya suka kalau kita dapat buat fizikal tapi nak jemput datang tu leceh pula kan. Nak hybrid dan sebagainya.
Kecuali anda semua confident nak datang Kuala Lumpur ramai-ramai, boleh je saya buat surat. Tapi kena hadirlah. Ramai juga yang tak dapat kan, mesti ada yang nak hybrid. Kalau saya tanyalah buat undian daripada semua-semua ni, ada tak yang nak datang IPGL Muhas pada 20 dan 21? Kalau saya buat surat. Semua nak secara online je kan. Tapi kalau nak hadir boleh juga. Sebahagian akan bentang secara live, sebahagian lagi akan secara hybrid. Orang panggil hybrid tu maksudnya separuh online, separuh fizikal. Boleh juga. Kalau nak PM lah saya kalau berminat. Tapi saya rasa lebih senang lah kita buat secara online. Akan datang insyaAllah satu hari nanti kita boleh berjumpa secara fizikal di kampus. Okey, ada tak soalan untuk buku ni tadi? Ni nanti kopi je letak balik kat sini je yang anda dah buat tu. Cuma tak ada muka surat depan Kalau perasan anda punya laporan ada muka surat depan, logo sekolah kan. Ni tak ada, dia macam ni je. Dia terus je kat sini. Dan letaklah yang di bawah-bawah tu apa yang anda dah buat. Jangan hantar dalam PDF tau, semua kena hantar dalam Microsoft Word. Sebab senang nak edit. Okey, sekarang saya nak bagi link kehadiran selama berapa jam 60 lebih jam kot diorang buat, banyak lah. Sebab saya cakap bengkel ni panjang kan. Dan habis dah kita dah bagi link. Doktor, saya nak tanya. Boleh. Yang pertama, jumlah slide yang pada template tu tak boleh ditambah, betul? Betul Cikgu Wida. Cikgu Wida, nanti kita nak borak nanti. Okey, teruskan soalan. Okey, yang kedua, macam sebelum ni saya pernah bentang tajuk saya ni kan. Lepas tu juri seolah-olah kata macam saya tak buat literature review sebab saya tak petik kata-kata pengkaji sebelum ni. Jadi memang tak payah masukkan ke untuk untuk doktor punya tindak 2021? Tak payah. Tak payah. Kalau yang kajian-kajian lain tu dia nak minta literature review kan. Memang saya pernah beritahu kalau buat artikel seeloknya letaklah literature review kan. Kalau nak hantar dekat luar-luar. Tapi untuk tindak ni tak perlu sebab dia memang purely mengumpulkan semua pembentang-pembentang kajian tindakan je. Dia bila kita bergabung dengan kajian konvensional, konvensional tu kajian case, kajian tinjauan, memang dia orang akan persepsi dia wajib ada literature review. Itu lain lah. Untuk tindak ni tak perlu sebab dia memang spesifik kajian tindakan. Tak perlulah Cikgu Wida. Doktor, saya ada soalan. Tapi mungkin keluar tajuk sikit lah daripada taklimat malam ni. Masa pembentangan hari tu kan, diorang komplain lah berkaitan dengan bilangan responden. Jadi untuk menghantar API ni, yang untuk APPI tu kan saya berfikir perlukah ubah responden tu untuk melalui gelungan kedua? Itu yang saya terfikir. Dia tanya apa soalan dia? Dia tidak tanya soalan. Lepas saya present tu dia cakap benda ni bagus, cumanya dia bercakap kalau boleh responden tu lebih daripada 5 lah, dia cakap sebaiknya dalam 15 gitu dia cakap. Orang yang cakap tu tak pandai kajian tindakan, jawapan saya. Kajian tindakan mana ada berapa jumlah. Itulah sebenarnya kan saya pernah beritahu anda semua dari awal kan. Bila kita buat kajian tindakan, bila kita present dalam konvensional memang akan jadi isu. Ini jugalah isu bila orang tu buat master dan PhD. Kajian tindakan ni dia fokus kepada kumpulan sasaran. Even you nak buat seorang pun boleh. Kalau itulah punca kepada masalah dalam kelas. Tapi kita takkanlah jawab macam tu kan, nampak kurang ajar pula kan. Jawab je lah, baik doktor, baik siapa ke, puan ke, encik ke, saya akan kembangkan lagi pada masa akan datang. Bagi tahu je ini sebenarnya rintis kajian tindakan saya. Saya jawab macam begitu jugalah masa lepas dia bagi tahu tu. Saya cakap ini percubaan untuk tingkatan 5. Lepas ni saya laksanakan dengan tingkatan 4. Kemudian kalau memberi impak positif saya akan bawa kepada daerah. Saya jawab gitu jugalah. Cumanya buat ramai lah. Yalah ada setengah orang dia suruh buat satu kelas, tahu. Cumanya doktor saya tertanya-tanya sebab saya sedang buat kertas kerja untuk APPI itu kan. Saya terfikirlah berkaitan responden ni sebab itu komen diorang kan hari tu. Lagi satu, awak bagi tahu ini kajian kualitatif. Kan saya pernah ajar awak. Dalam Creswell dah menyatakan kajian ialah minimum 5 sudah memadai bagi sebuah kajian kualitatif. Pegang jawapan tu. Creswell dah kata dah. Saya pernah beritahu rasanya kan dengan grup mana tah? Dengan saya lah tu doktor. Creswell dah mengatakan 5 itu dah memadai. Kalau awak jawab macam tu memang dia tertembak. Sebab itu ialah falsafah dalam kajian kualitatif. Awak buat kajian kualitatif sekarang ni. Awak mana ada buat soal sidik, betul tak? Sekarang ni isunya kalau kita buat soal sidik, buat 5 memanglah tak valid. Soal sidik kena 100, kena 50. Sekarang ni kita buat kualitatif. Pemerhatian, temu bual, analisis dokumen. Itu namanya deep kajian yang sangat
dalam. Samalah juga kata Maryam. Tadi Creswell, yang kedua ingat nama bapa-bapa kualitatif. Yang kedua ialah mak kualitatif, Maryam. Maryam kata kajian kualitatif, tak kisahlah tindakan ke, kajian kes ke, tidak memerlukan respon yang banyak kerana dia melakukan penerokaan yang cukup tinggi. Awak buat pemerhatian, buat analisis dokumen. Kalau soal sidik, dia tak ada buat macam tu, betul tak? Dia hantar soalan dan orang tu jawab. Memanglah 5 orang tu tak valid, betul? Faham yang saya? Gunakan Maryam, gunakan Creswell. Macam tu. Itulah saya dapat soalan komen lah sebenarnya, dia bagi komen begitu. Tapi tak apalah, komen tu kita dengar je lah kan untuk penambahbaikan. Belajar kan, itulah bagus. Jadi doktor untuk APPI ni tidak perlu tambah responden lah, tak payah. Dipalkan kan? Kalau dia tembak jawab je. Dr. Hairul ajar macam tu, dia mesti tak ada jawab. Sebab saya yang ajar anda, dia tahulah. Okey, terima kasih doktor. Selepas ini kita dah habis siri-siri semua ni, saya akan ajar satu lagi kelas tambahan. Ini tak ada paksa. Saya akan ajar kelas membuat penyelidikan kajian kes dan juga kajian tinjauan. Bukan kajian tindakan lah, tapi cara nak pungut data semua sama macam kajian tindakan. Tapi dia dah ubah konteks dia dengan kajian kes dan juga kajian tinjauan. So anda boleh explore lebih banyak research yang lebih bagus lah. Okey, faham akan datang kita buat lagi untuk kajian kes. So bila anda akan lebih nampak mantap lah di luar, bukan kajian tindakan saja boleh buat, tapi boleh buat case study, kajian-kajian konvensional yang lain. Lepas ni kita buatlah siri-siri khas yang seterusnya. Tak lama lagi kot, bulan 12 nanti. Bulan 1 sorry. Bulan 1 tahun depan dah ada kohort yang ketiga ya. Bolehlah yang dalam ni boleh jadi mentor nanti lepas ni. Saya pilihlah 10 orang ke 20 orang ke. Macam yang batch 1 akan jadi mentor nanti untuk hari tindak 2021 ni. Okey, ada soalan lagi? Dah ada link nanti boleh isilah kehadiran tu. Doktor, mungkin saya terlewat 2 minit tadi masuk. Mungkin doktor ada terangkan sedikit tentang juri tu terdiri daripada kalangan siapa. Lepas tu yang kedua, biasanya dalam tempoh 20 minit tu soal jawab tu adalah ya daripada juri. Itulah kalau boleh present tu dalam 10 ke 15 minit saja. Dia bukan juri lah. Sebenarnya dianya ialah panel je lah, panel pemantau. Dia ialah panel kandungan mata pelajaran. Maksudnya kalau macam anda buat pendidikan khas kan, lecturer tu memang lecturer pendidikan khas, betul lah, doktor-doktor, semuanya doktor lah, memang pendidikan khas. Kalau muzik, TESOL, pensyarah daripada TESOL, macam tu lah. So dia akan mesti dia akan tanya tentang masalah intervensi yang dia perkenalkan, apakah implikasi dia kalau kena tembak tu, biasalah kan, redha je lah kan, kadang mulut laser ramai dan sebagainya, terima je lah, kita boleh dengar je lah. Tapi tu sebenarnya saya ni ajar anda, bukannya nak ajar kandungan tau, ajar cara nak menulis je. So akan datang anda boleh menulis. Kandungan tu memang saya tak berapa perhati sangat sebab saya bukan pakar bidang kimia, bukan saya pakar bidang bahasa Melayu kan, tapi saya ajar cara anda menulis je. Sebab itu lepas ni bila anda buat kajian tindakan, fikirkan idea yang cukup lebih bernas. Bila anda dah menyertai seminar-seminar kan, macam tadi Cikgu Iliana, dia present dah 2-3 kali saya rasa kan Cikgu Iliana, mana-mana tempat dia pergi. So dia belajar tau untuk tambah baik. So akan datang bila buat kajian tindakan, dia dah ada idea yang cukup bernas. Macam Cikgu Lokman, ada tak Cikgu Lokman dalam ni malam ni? Ada doktor, ada. Cikgu Lokman ni antara yang paling popular lah, saya dengar paling banyak buat kajian tindakan, dah 2-3-4 kajian tindakan. Dan juga dikenali di dalam negara kita Malaysia kan. Jadi tahniah lah. Jadi maksud dia tambah-tambah lah, dia dah dapat ilmu tu, dia akan kembangkan lagi. So lepas ni boleh buat intervensi yang lebih kreatif, yang lebih bermakna dan juga bermanfaat. Macam itulah. Tapi lepas ni kita teroka lagi kajian kes, kajian-kajian lain yang lebih mantap lah. So jangan risaulah. So kalau boleh 20 minit tu janganlah lama, 10 minit cukup lah. Okey, maksudnya doktor, kita dalam bentuk grafik pun boleh kan? Kita tak boleh, dalam grafik je. teks, kan? Yes. Okey, satu lagi doktor nak tanya yang implementasi tu. Tadi ada dengar doktor kata apa dia punya tu? Apa maksud dia tu kat situ? Implementation tu sekiranya anda dah present di sekolah, di present di luar. Contoh macam Cikgu Iliana. Cikgu Iliana, ceritakan apa yang implementasi yang cikgu dah buat bila cikgu dah siap kajian tindakan. Boleh sharing tak dengan kawan-kawan? Ceritakan. Untuk saya ni, saya ada ikut presentation hari tu yang seminar kebangsaan norma baharu dalam pendidikan. Lepas tu sudah register untuk MyIPO tu. Sedang tunggulah kalau diluluskan ataupun sebaliknya. Seterusnya.
Lagi? Tu je. Itulah, setakat ni Api itu. kan? Api sekali lah. Api lagi. So benda tu tunjukkanlah, bagi tahu dekat diorang, kajian tindakan ini walaupun tidak boleh digeneralisasikan, tapi saya telah berkongsi di peringkat kebangsaan dan juga saya telah apa tadi, my IPO tu saya telah mempatentkannya. Begitulah cerita. Apa yang kajian tindakan ni je tahu, bukan kajian tindakan lain. Macam Cikgu Lokman, dia dah banyak buat kajian tindakan lain. Tapi tajuk yang dibentangkan ni, apa yang anda dah buat? Masuk pertandingan inovasi ke, macam cikgu daripada sekolah dekat Selangor, Ampang tu. Cikgu siapa namanya, ada tak dalam ni? Yang dia pernah menang pingat emas tu. Ada doktor saya. Cikgu Khairunisa. Cikgu Khairunisa yang dekat Terengganu tak dapat best paper ya. Tak apa, jangan sedih. Cikgu Hazrul dapat best paper tu. Okey, ceritakan apa yang cikgu dah implementasi daripada kajian tindakan ni. Semua nak dengar. Saya ke? Ya betul. Saya boleh menang cerita. Apa itu? Inovasi kan? Satu inovasi lah. Emas itu kan? Pun rezeki. Anugerah dapat emas. Lepas tu yang masuk yang baru ni yang Terengganu lah. Kalau ikutkan hari ni kan dia punya presentation tapi dia dalam bentuk video je. Tapi memang sekadar boleh dapat dalam bentuk artikel pun dah kira puas hati lah kot. Lagi tu je lah, dua tu je lah setakat ni. Dan saya dah buat dalam proses buat MyPo tu lah. Okey, jadi tu contoh implementasi. Implementasi tu Cikgu Jamilah, kita kan hari tu ada bengkel terakhir implementasi. Benda-benda tu lah. Apa yang dah dibuat, apa yang dah dibentangkan. Ceritalah, kalau tak ada pun tak apa. Tak payah guna slide tu, buang je. Tak jadi masalah, tu saja je nak cerita. Pernah bentang peringkat negeri 2017. 2017 tak bukan, tu bukan paper ni kan. Dia tajuk yang kita bawa ni. Tajuk yang ni. Tajuk ni. Dah buat 2017 dah? Ada, tapi masa tu saya buat macam tanpa bimbingan. Jadi macam macam tak teliti lah. Macam tak berapa nak tahu sangat. Pernah dengar macam tapi tak confident masa menulis tu. Yelah faham. Tapi join balik dengan kelas Dr. Hairul ni, macam kita nak betul-betul tahu apa yang kita buat. Yelah ramai macam tu juga. Yang siap awal tu semuanya dah ada kajian tindakan. Okey, tak apa, cerita je dalam tu nanti. Bagi tahulah pernah dibentangkan apa ke dan sebagainya. Okey, seperti yang saya bagi tahu sebelum kita nak tamat malam ni, kajian tindakan ni banyak mazhab, ramai yang banyak cara, banyak pemikiran. Ada orang tu kata buat begini, ada orang tu kata buat begitu. Tak apalah, yang penting anda tahu cara nak melaksanakan. Ikut je kehendak penganjur-penganjur. Kalau kementerian suruh buat macam tu, ikut. Kalau JPN suruh buat macam tu, ikut. Tapi yang penting asas dia masing-masing dah buat. Tak apa. Jangan risau, daripada tindak 2021 ni saya akan buat benda ni sangat besar. Saya akan masuk dalam surat khabar. Saya nak tunjukkan kejayaan program ni supaya orang sedar bahawa kajian tindakan ni wujud dan juga adalah yang orang melaksanakannya kan. Sebab kebanyakan orang dia bagi ceramah kajian tindakan tapi dia tak ada buat bengkel dan dia tak ada buat kaedah pelaksanaan. Dia cerita bagus, mantap dan sebagainya. Malam ni nak cerita, nak luah perasaan pula kan. Buat kajian tindakan, anda akan dapat kecemerlangan. Dia cerita bagus semua tapi tak ada orang yang melaksanakan cara nak membuat, nak menulis. Even orang yang tertinggi di atas pun begitu jugalah. Itu pun banyak mazhab kalau tahu ada salah seorang peserta daripada kumpulan ni ada yang mengadu dekat saya, dia kena kutuk di present di peringkat negeri sampai diorang tak puas hati kan. Dia terpilih ke peringkat akhir tapi bila dia present dia kena petikaikan. Dia cakap ni bukan kajian tindakan. Saya pun tak faham macam mana. Saya pun bidas simple je saya cakap. Orang tu pun tak buat PhD kajian tindakan. Macam tu je lah kan. Saya nak menenangkan hati cikgu tu. Cikgu tu dah terpilih ke peringkat akhir. Tapi bila dia pergi peringkat akhir, dia dipertikaikan. Dia macam tak, dia buat tu tak betul. Saya cakap kenapa tak betul? Tak tahulah. Akhirnya ramai yang persoalkan juga juri-juri yang menilai tu. Sebab juri ramai daripada universiti kan. Itulah. Jadi anda semua buat kajian tindakan ni, sabarlah juga kalau apa-apa isu terjadi tadi tu. Dan perlulah menyesuaikan ikut ke keadaan. Yang penting dah siap buat dan juga berjaya. Di sini juga ada ramai daripada sekolah menengah section 19 ya, tahniah diucapkan. Section 19 ni ramai, diorang join satu bucket, ada dekat beberapa orang kot, semua panitia join untuk cohort ketiga ni. Jadi mereka juga akan bentang di peringkat akhir nanti. Tahniah SMK section 19, insyaAllah. Okey, jadi saya rasa itu saja benda-benda nanti saya akan masuk dalam grup WhatsApp. Jangan lupa isi kehadiran. Pertama sekali dalam minggu ni wajib hantar abstract dan juga muka depan PowerPoint tu. Minggu ni abstract sahaja, minggu depan PowerPoint muka depan, minggu yang seterusnya adalah laporan penuh untuk dibukukan. Semua tu akan diberikan link-link form dia dalam grup-grup kecil bukan dalam Telegram. Sebab dalam Telegram tu ada scammer, ada orang daripada luar yang tu bukan ahli tapi duduk dalam tu.
Okey, tak apalah kan, tak kisah Doktor, pun. saya nak tanya lagi satu. Boleh Cikgu Oi, sila. Sorry. Mungkin saya terlepas dengar ke macam mana. Yang PowerPoint tersebut, kita diperuntukkan sebanyak 20 minit tapi kita hanya sedia dalam masa 15 minit saja ke? Dan 5 minit untuk Q&A, betul. untuk soalan jawab. Maksudnya, mereka akan tanya kita soalan lah. Sebab saya first time ni. Ya, betul-betul Cikgu Oi. Dia akan tanya 5 minit ke 10 minit macam itulah. So which means dalam 15 minit kita punya pembentangan dan kita memberikan ruang sebanyak 5 minit untuk disoal lah. Alah, sebenarnya cakap je 15 minit tapi nanti mesti korang cakap berlebih-lebih tu. Tak apa, kita buat char kway teow sudah. Thank you so much. Aku ni bagi kuliah dah macam bagi kuliah dekat student pula. Sebab saya baru habis kuliah tadi. Dengan student saya macam ni lah, ngajar kau aku je. Okey, minta maaf ya semua cikgu ya. Semua dalam ada doktor, perempuan. Assalamualaikum Doktor. Salam Cikgu Somad, Ustaz Somad. Saya nak tanya, sebenarnya saya pada 20 dan 21 Disember tu saya ada program lain lah. Jadi macam mana dengan video tu yang doktor cakap tadi tu? Okey, baik. Saya faham sebab ada yang cuti sekolah dan ada bersama keluarga kan. Saya faham jugalah sebab patutnya program ni bulan November ni tapi tunda Disember kan. Okey, bagi yang tak dapat hadir, dia akan rakam video dan nanti saya akan sediakan form khas untuk siapa yang present secara video. Maknanya tak dapat hadir secara face to face lah semasa acara tersebut kan. Jadi nanti rakam video 10 minit sahaja dan video tersebut 10 ke 15 minit dan video tersebut hanya diberikan link YouTube je. Maksudnya cikgu akan masuk dalam YouTube, berikan link dia untuk urus setia simpan untuk diplaykan semasa acara berlangsung. Faham Okey, terima kasih Doktor. Cikgu Somad Ustaz Somad tak dapat hadir pada hari tu. Ada perancangan lain lah nak travel. Yelah, faham. Cuti sekolah kan. Tak kisah. Siapa yang dapat hadir boleh secara online tu, siapa tidak rakam 10 ke 15 minit pun boleh, tak jadi masalah. Kalau nak hadir tapi tak nak present live, nak rakam pun boleh. So masa ada kejadian, play je, duduk depan skrin tengok video dia, nanti ada sesi Q&A pun boleh. Saya tak nak suruh rakam ni sebab ada yang leceh kan, biar live je terpulang lah. Ada 3 kaedah Satu, tak hadir langsung, rakam dan submit akan dipasangkan semasa pembentangan. Yang kedua, rakam dan juga dengar duduk akan ada Q&A. Yang ketiga, tak ada rakam, datang situ live dan ada Q&A. Faham maksud dia di situ? Okey. Silakan yang terakhir. Dah 5 kali cakap terakhir. Ada tak? Besok saya nak bercuti ni, pergi ke Maria Helen, pergi Pulau Pinang, pergi Kedah, pergi Perlis, patah balik pergi Taiping. Stres kerja lama kan, so nak bercuti. Harap-harap tak adalah apa-apa yang terjadi, apa-apa yang tak baik. Okey, ada soalan tak? Lepas tu besok nak jumpa pengarah negeri Perak. Sebab tu memang macam bapa angkat lah. Nak bersara dah kan? Datuk Dr. Suhaimi. Okey, ada tak soalan lain? Tak ada Jadi saya sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang telah sudi bersama dengan sesi ini selama hampir dah 5 bulan kita bersama. Disember 6 bulan lah. Waktu malam, korbankan masa. Saya percaya semuanya sebab minat lah kita ada di sini. Sebab saya pernah cuba buat program ni dengan sekolah, tapi sekolah tu sebab kena paksa kan, bila kena paksa tak jadi. Daripada ramai-ramai tu 2 je yang siap. Jadi saya nampak bila kita rajin, kita nak buat, kita akan dapat. Selebihnya tu seperti yang saya pernah beritahu awal-awal, semua adalah rezeki daripada Allah. Dapat anugerah, tak dapat anugerah pun tidak mengapa. Yang penting tuntutlah ilmu itu dapat memberikan banyak manfaat. Jadi sila isi kehadiran tadi dalam grup, nanti saya akan bagi template-template yang untuk dibuat dan juga Google Form untuk disubmit. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa nanti. Dah nak habis dah, tutup dah. Tak, kalau kita dah stop macam ni, dah tak ada program doktor lagi ke? Jangan risau, ada. Jangan risaulah, kita akan terus berkesinambungan. Bila kata-kata doktor tu macam last je. Tak adalah. Itulah. Maknanya macam mana kita nak follow je doktor? Doktor pergi mana pun kita kata follow. Tu last untuk yang ni lah, untuk tindak ni. Lepas ni kita dah tak ada jumpa untuk tindak tu kan. Dia macam anda submit dalam WhatsApp je. Terus je lah. Tapi grup WhatsApp yang kohort 1 pun senyap je dah, tak ada aktif dah, dulu-dulu je aktif awal-awal, biasalah tu. Kalau join yang kohort yang seterusnya boleh tak? Lepas tu saya rasa kohort seterusnya cikgu join tapi cikgu jadi mentor, boleh je, nanti cikgu belajar juga kan? Tak, macam nak belajar lagi.
Boleh, insyaAllah. Macam Tak nak jadi cukup lah masalah. doktor. Macam tak Tak cukup cukup. apa. Kajian tindakan senang je kan. Allah. Masih belajar lagi. Macam bila belajar tu lagi banyak benda tak tahu. Kita nak mantapkan lagi.